Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh almarhum Al-Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi mtammim bil khair, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang dirancang, dengan izin Allah kita dapat berhidupah pagi ini. Seperti kan kata Sahibul Fadilah Cikgu Ishaq, ini majlis cara tak langsung kita buat kesyukuran. Pertama kerana kita dah khatam dah kitab Mutiara Minhajul Abidin. Ramai yang tak ada kesan, ya, kebetulan kita pula sudah biasa belajar dan mengajar kitab itu, kita pilih dan alhamdulillah banyak ilmu pada kita. Semoga Allah tambah ilmu dan tambah amal kita. Baik, kita sambung pula pembukaan hari ini, ya, kitab yang bernama Arba'in fi Usuliddin, ya, Kitabul Arba'in fi Usuliddin, ya, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi untuk makluman, kita dalam kehidupan ini, lebih-lebih lagi kehidupan kita beragama dan nak jaga agama kita, agama anak-anak kita, agama keluarga kita, agama generasi dan umat kita, maka kita tak dapat lari daripada, orang kata, mengetahui jalan-jalan kekuatan ilmu yang boleh kita menjaga agama kita. Ya, salah satu daripada tokoh agama yang terkemuka ialah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, yang mana menggabungkan ilmu syariat yang berselandarkan kepada sunnah dan Al-Quran dan sunnah, yang tidak lari daripada perjalanan agama komplit. Secara asas, Imam Ghazali bagi tahu bahawa kekuatan agama ni bertunjangkan kepada tauhid kita, kepada keimanan kita. Maka tak dapat tidak diberi penekanan bahawa kita belajar ilmu tauhid, kita memahami sungguh akan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita pegang dia, kenal Allah, kenal Rasul, kenal rukul iman, sampai kita bawa, sampai kita mati, insya-Allah jalan itu jalan agama. Kemudian Imam Ghazali menekan pula dari segi ibadat, hal-hal ibadat secara zahiriyah, ya, seperti solat, puasa, zakat, haji, termasuklah hal-hal berkaitan dengan muamalat, hal perniagaan, hal aktiviti kita hari-hari, pinjam meminjam, tolong menolong dan sebagainya, hubungan antara sama orang-orang manusia. Kemudian begitu juga hal munakahan, soal nikah kahwin, hal jinayat,
hukum agama Allah yang kena pakat-pakat jaga. Imam Ghazali kata patut kita bukan cakap tahu, kita beramai dan hayati betul-betul. Saya lihat bahawa Imam Ghazali sangat sesuai lah dengan kita-kita yang lebih-lebih umur ni. Pendekatan Imam Ghazali. Sebab kita nak buat ibadat macam orang muda dah tak berapa larat. Apa perlu kita buat? Kita perlu menghayati sungguh sifat-sifat yang ditonjolkan oleh Imam Al-Ghazali yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan tu, yakni penghayatan kita ya kepada iman yang kukuh, beramal dengan Allah dalam keadaan sangat-sangat tulus ikhlas. Dan kita dengan umur ini juga kita tak mampu buat banyak, tapi kita buat yang berkualiti. Maka nak jaga ibadat, nak jaga amalan kualiti tak dapat tidak daripada ilmu tasawuf. Jadi pendekatan Imam Ghazali dalam semua kitab-kitab yang ada di depan yang kita belajar di pondok-pondok ialah menggabungkan di antara iman, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi apa orang kata kitab yang kita nak baca hari ini pun disebutkan arba'in fi usuluddin, 40 ni kalau ada terjemah siap-siap dia tulis ini 40 prinsip agama. Jadi 40 ni 40 prinsip ya fi usuluddin ya bagi umbi agama, asas agama. Jadi 40 ni Imam Ghazali masuk dalam ni 10 berkaitan dengan akidah. 10 prinsip diberi penekanan. InsyaAllah kita mula baca nanti itu lebih kurang memahami akidah dan macam mana kita akan mensucikan Allah daripada segala-segala perkara supaya kita tidak masuk di dalam hal-hal syirik, dan juga kita mengagungkan Allah dengan kebesaran Allah, dan kita ini bersifat menyerah diri kepada Tuhan yang maha besar yang kita kenal. Itu pendekatan Imam Ghazali bagi 10 prinsip insyaAllah. Tapi mungkin satu prinsip kita boleh hurai pelan-pelan ya, yang kalau ada masa hari ini kemudian kita sambung kemudiannya. 10 prinsip lagi Imam Ghazali ambil daripada ibadat. Di antara ibadat-ibadat yang bagus yang kita buat, yang kita tumpu, solat. Sudah tentu bagaimana kaedah kita nak penghayatan di dalam solat ya, ikhlas betul di dalam solat ya. Begitu juga hal-hal ibadat-ibadat yang lain yang juga hebat di dalam kitab ini ditumpukan kepada kita yang rajin membaca Quran ya. Macam manakah penghayatan bagi kita Quran, macam mana kita nak memuliakan kitabullah, yakni kalam Allah ini ya. Oh, saya tengok sangat cantik. Kemudian begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain, dibuat, dijaga, dibuat mengikut aturan-aturan syarak, kena dengan benda dia, kena dengan hukum hakam dia. Kemudian maka ada 20 lagi prinsip yang Imam Ghazali tulis, ialah lebih kepada bagaimana nak jaga kita punya amalan jangan rosak. Ni bagaimana kita nak memberbagi kehidupan kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan zahir tadi berserta dengan amalan hati. Maka bila sebut amalan hati, Imam Ghazali huraikan 10 sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam hati manusia, termasuk kita ya. 10 sifat mazmumah ya, yang duk kacau dalam hati kita, untuk kita buang-buang dia, jauh-jauh dia. Untuk kita nak bersifat, nak menghiasi dengan 10 pula sifat mahmudah. Yang tadi mazmumah kita keluarkan, kita hiaskan, kita buat masuk sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, harap ke Allah, rasa gerun dan takut, ingat cinta kasih sayang Allah. Inilah saya kata memang sangat sesuai lah ya. Saya milih kitab ini untuk kita kongsi. Saya bukan orang yang selayak nak baca kitab, minta maaf ya, tetapi kita kongsi sama-sama. Kita kongsi sama-sama. Jadi apa yang ada kita minta Allah Ta'ala tunjukkan. Jadi ada kitab yang asli dalam bahasa Arab ya, untuk kita buat rujukan, di mana ada yang bahagian-bahagian yang kita dapat
rujuk, kita rujuk dia. Kemudian kita pun tak lari daripada kita duduk. Selalu kita dah khatam dah banyak kali dah kitab Ayyuhal Walad. Dengan Syekh Fahmi Zamzam pun kita ada sanad ya, sampai kepada Imam Ghazali. Walaupun kecil, tetapi Imam Ghazali nasihatkan melalui buku Ayyuhal Walad, macam kita ni anak-anak dia, anak-anak almarhum ya, rahimahullahu ta'ala. Dia bagi macam ni, nak jaga agama begini. Tak apa, yang mana belum mengajar ni, kita buka satu hari Ayyuhal Walad di mana-mana ya. Baik. Kemudian saya memilih muqaddimah hari ini, saya ambil daripada perkataan almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dalam prakata bagi memuji usaha sahibul fadilah Tuan Guru Syekh Ustaz Ahmad Muhadzir Haji Jul hafizahullah ta'ala, dalam kitab Sifat 20 ya. Dalam kita duk baca kitab ni, kita tengok mutiara kata daripada Syekh Fahmi Zamzam yang berkaitan, yang saya nak baca untuk kita. Kenapa kita pilih perkataan ini? Kerana kata Imam Ghazali, kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kalau nak cari ilmu yang menggabungkan ketiga-tiga perkara, carilah kitab Imam Ghazali ya. Kita berdepan dengan kitab Imam Ghazali, insya-Allah Allah bagi kat kita. Jadi kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam almarhum ya, rahimahullahu ta'ala, keperluan kepada ilmu tauhid, keperluan kepada ilmu fiqh, dan keperluan kepada ilmu tasawuf adalah sama. Keperluan kita ni. Jangan kita duk tumpu ambil akidah, kita duk ambil fiqh, tapi tasawuf tak jaga. Sedangkan tasawuf ini, ilmu tasawuf ialah ilmu yang memelihara ibadat kita. Kalau hati kita tidak beramal dengan apa-apa yang diperintah oleh Allah, beramalkannya, sedangkan perintah Allah itu wajib atas kita ikut. Seperti kita kena buang riak, buang takabur. Kalau ada riak dan takabur, dia binasa habis amalan-amalan yang kita buat, letih kita. Maka sebab itu Imam Ghazali kata, kita kena ambil tasawuf. Dulu masa mula-mula duk gemar saya nak baca kitab, saya duk Kuala Lumpur sehingga Allah bagi izin untuk hijrah lah ya, untuk hijrah keluar daripada KL pergi Kelantan. Saya banyak membaca pada masa, bukan berguru, tak ada jumpa lagi pun guru. Cuma saya pergi cari guru ketika itu bila saya ada mula di Kuala Lumpur ya, saya berguru dengan beliau. Jadi saya tanya dia, bagaimana kaedah kita nak pilih ilmu ni? Dia yang susun. Maka dia kata, elok kalau saya nak pergi Kelantan, dapat mengaji di pondok, memang dapat asas yang kuat di pondok. Itu paduan guru di Kuala Lumpur. Jadi sebab itu pernah satu masa duk baca kitab Imam Ghazali, kita tawarkan kepada sahabat untuk kongsi baca. Minta maaf Ustaz, tak panggil Ustaz lah. Minta maaf. Masa tu orang panggil apa? Jo lah kot, Jo Hadi ya. Minta maaf dia kata. Sebab apa? Tak maaf, buang dunia. Allahu Akbar. Ya, buang dunia. Siapa baca, dia panggap kita ajak buang dunia. Tidak. Imam Ghazali tak suruh pun buang dunia. Ya. Cuma buang hati yang terpikat ke dunia. Buang nafsu yang pegang kuat dunia, yang menghalang kita sampai kepada Allah. Itu saja. Maka alhamdulillah lah ya, dengan kitab-kitab begini kita dapat tahu, kalau tak jaga betul hati dan tidak mengetahui tentang ilmu tasawuf, satu dah berdosa sebab dia ilmu fardu ain. Kalau kita pula beramal dengan amalan-amalan kita kata sifat mazmumah, sifat hati yang tidak elok, berdosa besar. Kemudian apa kesan dia? Habis dimakankan amalan kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW ya, Nabi menyebutkan satu perkara yang makan habis amalan kita, apa dia? Hasad dengki. Jangan ada hasad dengki. Mestilah ada redha kepada orang lain yang dapat nikmat. Kerana al-hasadu
ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hatab atau khamaqal. Ya, maksud Nabi SAW, sifat hasad dengki memakan segala amalan-amalan kebajikan yang telah dikutip, dibuat, sebagaimana memakan api akan kayu-kayu yang kering. Allahu Akbar. Habis. Jadi kita ni, alhamdulillah. Sebab itu tak dapat tidak, kita kena berpaksikan, ya, kepada ilmu yang tak tinggal tasawuf, ilmu yang tak tinggal adab, ya, ilmu yang menjaga akan ibadat kita. Baik. Kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, keperluan kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf adalah sama, bahkan lebih lagi berbanding dengan keperluan kita kepada oksigen untuk hidup. Masya Allah. Kita ingat kita ni perlu oksigen untuk hidup, ni kira hebat. Tak. Kata dia lebih lagi keperluan kita kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Masya Allah. Masya Allah. Sebab takat mati tu habis tentu saja. Ni masalah kita ni nak kena bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Sebab tu dia kata hajat tu lebih daripada takat nak mati tu. Kita nak mati dalam iman, kita lepas mati kita nak hidup sama di sana dalam penuh bahagia, nak bersama orang yang kita kasih. Semua kita nak. Seperti orang kasih ni kadang-kadang dalam dakwah jugalah. Saya bertemulah dengan yang tua-tua, yang uzur-uzur, yang saya rapat dah, tapi tak Islam lah. Ya, masih sayang kepada agama asal mereka. Ya, jadi bila saya pergi ajak kepada Islam, anak dia 2-3 orang dah saya Islam, bapa dia 80 lebih tak mau. Dia kata, aku mau tinggal sama isteri aku. Isteri aku sudah mati dalam agama kami. Kalau aku terima agama baru, pasti aku tidak akan dapat bersama dengan isteri aku. Tu saya kata, ya, bagus, cinta sungguh sama isteri engkau, ya. Tapi engkau ada kepastiankah bila mati nanti engkau boleh duduk dekat-dekat? Dia pun mengenunglah, fikirnya. Mungkin masa mati itu kita duduk sekali, tapi kita ada roh, ya, roh, ya, roh kita tidak mati, jasad saja mati. Siapa kawal roh kita? Tuhan yang satu yang buat kita, ya. Dia nak kasih tak kita duduk. Kalau dia tak kasih duduk, dia bawa kita punya roh jauh sana-sana. Oi, kacau kita. Jadi lebih baiklah kita baik sama Tuhan kita. Tuhan jadi kita. Biar kita mati dalam Islam. Supaya apa? Kita boleh minta, aku mau duduk sama isteri aku. Walaupun isteri kamu itu tidak Islam dulu. Sebab mungkin isteri kamu itu tidak faham langsung tentang agama Islam. Belum ada pendakwah datang. Tapi kamu sudah kenal sekarang ni. Kami datang ajak Islam. Kamu kena Islam. Jadi kalau kamu sudah Islam, bukan takat isteri kamu, kamu mau duduk sama siapa saja bagi Tuhan. Sebab kamu sudah pilih Islam, kamu tak ada dosa, kamu orang baik, sudah 80. Sebab saya Islamkan seorang umur 91. 2 bulan saja dia mati. Masya Allah, tabarakallah. Nama dia Sumayyah. Saya bagi nama Sumayyah. Dia wanita yang pertama, ya, yang syahid, ya. Jadi saya bagi nama kepada Sumayyah. Saya Islam dulu, anak cucu dia 7 orang. Dia tengok saja. Saya rasa mungkin dia tak faham. Saya ingatlah. Untuk saya ajak, tak mau. Tak apalah. 2 bulan dia bertahan kata, Ustaz berhenti tak? Nenek mau Islam. Saya masuk kampung setiap bulan. Jadi masuk. Bila pergi masuk dengan nenek Sumayyah ini, dia sudah uzur lah lebih kurang. Dia duduk gitu. Rambut dia bergerbang gitu, ya. Saya pakai sorban. Pakai baju. Orang tanya saya, Ustaz, masuk kampung pakai sorban, pakai jubah tak apa kah? Ustaz tak mau tukar sikit kah? Dah. Aku orang sudah kenal. Apa dia? Ustaz basar. Ustaz. Mereka besar, mereka tak panggil besar. Basar. Ya. Mau tunggu Ustaz basar datang. Mau Islam bersama tangan Ustaz basar. Kita suruh anak murid kita masuk dalam. Belum mau. Tunggu Ustaz basar. Besar apa? Tak tahulah dia. Ya. Jadi dengan pakaian kita tu dia ada penghormatan. Dia mau dengar cakap sikit. Tak apalah kita pakai jubah juga. Jadi daripada situ saya panggil nenek tu, dia pun merangkak datang. Duduk sini. Saya angkat tangan ni, dia tahu dah. Dia angguk. Saya buka sorban saya tutup rambut dia. Saya panggil anak dia duduk. Takut saat ni saya cakap
dia tak berapa lanjak. Cucu dia yang duduk, perempuan yang saya tak Islam 2 bulan, dia duduk. Apa? Saya rakam satu persatu, dia sebut habis. Ya. Lepas kalau tak faham lagi bahasa sungai, saya terang pula dengan bahasa dia. Ya, saya kata ada yang mu'addaq, Tuhan sendiang ke Allah. Ngam tu maknanya kena semua, kami faham. Dia kena duduk dengan orang sungai lama sikit lah. Jadi duduk dengan orang sungai sana, lama-lama kita boleh lah. Kita boleh bercakap. Ni apa dia ni, orang panggil ni nasi goreng ni aku buat ni. Dia tak ada nasi goreng, dia tak reti bab-bab tu. Campur apa tak ada ni. Dia reti nasi sejuk ya. Nasi sejuk kamu panggil apa? Alo-alo. Alo-alo. Ada yang mu'addaq. Apa dia kita panggil? Makanan. Ya. Selain alo-alo. Alo-alo tu nasi sejuk. Kita dulu biasa makan kan nasi sejuk kan. Sejuk. Nasi putih tu. Anak-anak makan tu. Cari mana? Ikan, ayam ya. Sekadar ada bawang-bawang sikit, dia bubuh apa garam-garam. Alhamdulillah. Nenek tu meninggal. Saya buat batu nisan 170 ni. Ni dalam dakwah Sabah. Pasal apa? Duk tanggung batu nisan tu berapa jam nak sampai tempat tu. Ni nak pi tempat pasal apa? Depa pi tanam, saya tak ada. Bila mati nenek ni, saya duk ada di tempat lain. Jauh sangat dan saya tak tahu. Jadi mengikut adat orang-orang sana pagan ya. Di mana tanah yang depa mula duduk kena pi simpan bila mati situ. Naik sampan pula. Naik bukit orang tak ada. Dah situ orang pakai keluar. Nenek biar hantar situ. Sayanglah kita ni. Hang bubuhlah tepi rumah nenek ni. Sebab bukan ada undang-undang sana. Tapi nak buat macam mana? Ada. Tapi tak ada salah dari segi agama syariat. Tak ada masalah. Ya. Jadi bila mati yang kedua di kampung tu saya ada. Dia pun telefon saya. Saya kata ada kain kapal. Tiada. Tiada. Bawa kain kapal 5 jam. Bawa kereta dengan isteri saya. Bawa kain kapal. Saya beli 6 siap-siap. Laki-laki 3, perempuan 3. Nak tinggal di surau. Mati, hampa tengok macam mana kita kelola, hampa buat begini. Ya. Tak dan juga sebab saya sebagi tahu kat sana, korek liang. Anak murid saya masuk dulu. Bila dia masuk, dia habaq korek liang. Depa ni korek, tapi pi ke tanah yang pertama juga. Naik sampan pula dah bawa jenazah ni. Naik ko ayat koju nampak. Lah nak pi mana ni kami? Ni pasal apa? Tak abang. Saya tak habaq lah. Aku lupa semua naik pi sana. Jadi bila bawa kita punya apa orang panggil, kita punya tu batu nisan pi, anak-anak cucu dia semua ikut bangun. Seronok mereka tengok. Sebab mungkin tak ada dalam agama pagan mereka tu. Jadi mereka tengok, nama bapak mereka, nama nenek mereka ada. Pergi tanam. Penuh keliling. Kita baca doa. Kita baca doa, baca dalam bahasa Melayu biar mereka dengar. Apa mereka komen? Ini agama bagus. Bukan takat hidup dia main jaga. Sampai mati pun dia ada. Sampai lepas mati pun dia main lagi. Itu semua sedang bercakap. Ya, mudah-mudahan lah. Ada lagi yang anak-anak belum Islam, Arab-Arab dapat Islam melalui batu nisan. Dan ni batu nisan kita ada tempat lah buat kan. Kita tulis nama dia lama, lepas tu kita bubuh nama Islam dia. Tarikh lahir dia, tarikh mati dia. Tak buat 2, buat 2, 3 ratus 40. Buk kepala tu dah, jangan buh di kaki tu. Jadi Alhamdulillah itu pun diusung, tu pun jadi aktiviti dakwah. Bawa van satu tu yang nak pergi kampung. Sampai tu orang pun heret. Saya lah masalah ke siapa? Jalan tak nak betul. Pakai tungkat lagi. Tak pergi naik jambatan pula. Letih. Tapi kenalah meroikan yang kita nak bagi tahu sikit lagi. Kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, yang paling kuat bagi asas agama ni tak dapat tidak, iaitu akidah kita, pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apapun bermula pada mengenal Tuhan. Sebab Nabi SAW sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bila sebut mengenal Allah, kenal Rasul, kenal rukun iman. Itu awal-awal. Kemudian yang kedua, kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, ilmu fiqh yang berkait dengan kita, yang wajib kita pelajari adalah bab semayang dan segala permasalahan yang berkait dengannya. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Contohnya seperti puasa dan zakat dan juga haji bila kita sudah sampai
sampai belanja yang cukup ataupun keselamatan cukup untuk sampai di sana. Yang ketiga, kata kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, adapun ilmu tasawuf ataupun ilmu ihsan itu maka sangat perlu dipelajari, kerana seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kita bukan sekadar wajib mempelajari ilmu mengerjakan ibadat, tetapi juga perlu belajar ilmu yang dapat menjaga pahala ibadat itu. Siapa nak jaga pahala ibadat kita? Kita. Macam mana kita nak jaga? Kita kena kenal sifat-sifat mazmumah yang tak elok, buang. Ya. Yang mana sifat tak elok, kita hiaskan di hati kita. Maka ilmu inilah yang boleh insya-Allah bagi kepada kita untuk kita ini. Jadi ketiga-tiga ilmu tadi kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah wajib dipelajari. Jika tidak dipelajari akan menyebabkan seorang gagal memasuki syurga Allah pada hari kiamat nanti. Jadi kita bersyukurlah, macam saya cakaplah, kita kongsi sama-sama pengalaman. Kita lebih-lebih lagi yang umur sama saya ataupun tua pada saya ataupun muda sikit tapi uzur, kita nak buat banyak-banyak tak larat dah. Orang lain boleh kadang-kadang bangun malam lama berdiri, kita semayang pun setengahnya duduk dah. Tapi kita buat sekadar ikhlas kita, sebab Allah melihat semua tu daripada hati dan kesungguhan kita, dan kita berdoa banyak. Maka apakah sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah bagi orang yang macam kita ni? Maka sifat rojak, salah satu sifat mahmudah nama dia rojak. Apa makna rojak? Harap sungguh ke Allah, terima ibadat kita ni. Jadi macam mana penghayatan kita? Maka kalau kita harap ke Allah, kita buat sebaik mungkin, ya, walaupun tak lama tapi seikhlas mungkin. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin yang kita baca tapi tak ada dalam syarah, kitab kecil itulah, ada dalam syarah yang kita mengaji. Apa Imam Ghazali kata? Imam Ghazali kata, satu hari dia buat kiasan. Satu hari raja bagi satu negeri yang sangat kaya raya, yang sangat kasih rakyatnya, yang sangat suka kepada rakyatnya, satu hari membukakan istana dia untuk dihadir oleh rakyat dia. Dan kerana rakyat ni sayang suka kepada raja ni, maka bawalah kepada raja akan hadiah-hadiah. Kalau pihak menteri, orang kaya, orang berniaga, bawa barang-barang besar lah, macam-macam pikat raja ni. Walaupun raja ni kaya, tapi dia tak berhajat, tapi seronok nak bawa, nak bagi. Maka ada pula rakyat yang susah, yang tua, yang miskin, dia tak mampu nak bawa apa. Apa yang dia bawa? Imam Ghazali tulis tu sayur. Dia tanam kangkung, dia bawa kangkung lah. Sampai tengah jalan berapa hari baru nak sampai istana, mungkin seminggu lebih. Kecut lah. Duk tatang lah tu lah, bubur siram ayak bawa tu, kecut lah. Kata Imam Ghazali, kalau jual kat kedai pun orang tak mau ambil, tapi dia bawa juga ke hadapan raja yang baik tadi, yang pemurah tadi, dah terima penghadapan di istana. Raja ambil apa yang dia bagi. Apa raja bagi kat dia? Raja balas kepada dia sama dengan hak menteri dia, hak bagi semua kaya-kaya bagi kat raja tu. Persalinan sama juga daripada raja yang besar. Ini kiasan dibuat oleh Imam Ghazali. Bayangkan, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak berjumpa kita, ya, jumpa ni dengan maksud kita buat ibadat kepada dia. Yang tak mampu ni buat betul-betul kecil, ikhlas, takat mampu, tapi kena selesai dulu yang wajib lah. Selesai dulu yang wajib, jangan wajib tinggal. Hak wajib ada buat, sekadar mana kita boleh buat. Tetapi cara kita buat itu, kita buat dengan penuh ikhlas, dengan penuh. Ini maknanya Allah nak bagi persalinan macam mana? Dia bagi persalinan sama dengan orang-orang yang ataupun makhluk yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, seperti orang-orang yang baik-baik lah. Itu dia bayangan daripada Imam Al-Ghazali. Maka sebab itu Imam Ghazali suka mencerita dalam kitab-kitab dia macam mana kita nak dekat dengan Allah, nak jaga ini. Tama-tama kita banyak dosa. Bila banyak dosa, jangan lupa kita bertaubat. Kita tahu Allah Ta'ala kita ini sangat-sangat suka kepada orang yang bertaubat. Macam mana pula nak bertaubat? Kita tengok syarat-syarat rukun-rukun taubat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut,
Wa inni, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Dan Allah Maha Pengampun siapa? Bagi mereka-mereka yang bertaubat. Apa syaratnya? Yang bertaubat ni kenal Allah, beriman, kemudian beramal soleh, kemudian dia berubah. Kita dengan Ustaz Helmi, ya, hafizahullah ta'ala, Helmi Syafi'i, yang mengajak kita ilmu tauhid, kita teruskan. Di mana-mana masjid ada mengajak ilmu tauhid, duduk kita perkukuhkan. Sebab dalam kitab Imam Ghazali, kalau saya baca mula-mula sekali, Allah. Dulu kita kadang-kadang kita tak faham pangkat dulu-dulu. Aku bukan sembah berhala. Tidak. Dalam makna sekutukan Allah ni, jangan duduk ada dalam fikiran dan pegangan kepercayaan bahawa ada yang lain yang serupa dengan Allah, atau ada yang lain yang boleh tolong kita macam Allah tolong. Baru-baru ni terlintas dalam YouTube, ya, Sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus, ya, hafizahullah ta'ala, dia sebut jadi syirik, jadi kufur orang yang kata kalau kerja tu boleh jamin hidup dia. Dia lagi kasak, dia bubuk. Sebab banyak orang macam kami, saya duk cakap juga ke pelajar-pelajar kita, tak ada SPM, tak ada masa depan. Ni mai dah duduk 2-3 tahun nak konting apa semua, nak ambil SPM. Allah, hang ngaji tak habis, hang ngaji lepas ni SPM macam kacang. Hang pandai agama, hampir ambil SPM sak saja lulus. Macam-macam kita kata. Sebab tak ada SPM, masa depan out. Maknanya tak nampak kepada Allah. Ini terus. Jadi maknanya tu juga masuk di dalam unsur-unsur syirik. Apa dia unsur syirik? Menduakan Allah. Ada kuasa lain yang boleh bagi macam jaminan macam Allah bagi. Masya Allah, tabarakallah. Tak mensyirikkan Allah. Itu kita tak kira syirik khafi lagi. Syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi sifat riak. Apa sifat riak? Rasa buat ibadat itu bukan hanya untuk Allah. Nak bercampur, nak tunjuk ke orang, hati nak pujian, hati nak dunia, macam-macam. Itu dah riak. Sebab riak ni ada dua. Satu, riak semata-mata, memang dia tak ada niat nak tuju ke Allah, cuma rupa dia macam ibadat, tapi semua hati untuk dunia. Itu satu. Itu dah confirm dah memang riak sepenuhnya. Satu lagi, riak yang bercampur ke Allah pun dia nak tunjuk, tapi sambil-sambil tu sambil-sambil lah tunjuk kat manusia pula, harap sikit kat manusia. Maka di situ pun Allah Ta'ala tak terima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang bercita-cita nak jumpa dengan Tuhannya nanti insya-Allah di hari akhirat, manaklah dia melakukan ibadat dengan tulus ikhlas dan jangan mensekutukan Allah dalam ibadat dia. Ni sekutu Allah dalam ibadat, bukan pergi sembah berhala. Dah, macam mana sekutukan Allah dalam ibadat? Buat ibadat nak bagi orang lain pula nampak juga macam Allah nampak. Maka sekali pun dia tak mahu. Allah kata jangan sekali-kali walaupun sekali. Ya. Jadi inilah Imam Ghazali nak bawa kita, mudah-mudahan kita kongsi sama-sama. Dan saya pun tak ada cadang nak baca hari ini banyak, cuma saya layang-layangkan sikit. Dan insya-Allah macam saya kata, 10 prinsip yang asal ialah berhubung dengan akidah kita dan pergantungan kepada Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat apa? Sifat-sifat prasangka yang tidak baik, sifat-sifat macam yang boleh membawa kepada syirik, ya. Sifat-sifat yang nak buat serupa Allah dengan sesuatu. Ini dia main ni dalam YouTube ni, cerita ni Allah jisim ni. Kacau ni. Nak mati pun duduk kita nak sebut Allah itu serupa dengan kita, serupa dengan hewan, serupa dengan tumbuhan. Tak kacau ni, ya. Jadi kita kena sucikan Allah daripada segala perkara-perkara yang kekurangan yang menyerupai makhluk. Itu kita kena kemas semua. Tapi alhamdulillah dalam kitab ni saya tengok ada tentang zat, kebesaran zat Allah, penyucian, macam mana kita nak sucikan daripada segala perkara-perkara ini. Jadi 10 prinsip tu insya-Allah bagi kekuatan
kepada kita. Tu. Jadi saya rasa cukuplah. Ya. Kalau Cikgu Ishak kata makanan semua saya bawa daripada sahabat kita yang dekat sini, dia buat catering tapi dia sembelih lembu, dia buat gulai cayang. Kemarin Cikgu hantar main, saya kata apa banyaknya duit ni, tak sampai ni. Dia kata hak lebih, dakwah Sabah. Masya Allah, saya pun tak sampai hati lah pakat kenduri malam-malam saya buat gulai dengan ikan masin ni, tak bagi ni, puak-puak ni bagi lebih. Kita bagilah jamu lah, bagi budak-budak kita sama, sebab dia nak buat kenduri semua, tambah ayam pula seketui pula, bercabai sikit, bubur ulam, Allah, dan meleleh liap pula. Jadi insya-Allah duit tak habis, duit saya rasa setengah pun tak habis. Hak lebih pada tu insya-Allah amalan kita tu, kita sampaikan hak lebih tu kepada sasaran-sasaran kita yang jadi bekalan kita juga untuk akhirat insya-Allah. Ya, saya mohon maaf kalau ada apa kekurangan, tak kena tang mana-mana kali pertama datang, harap tidaklah kali pertama. Ya, hak mana yang berasa nak tengok tapak untuk nak ambil kata-katalah anak akan nak buat rumah, dan sebab hak yang zakat buat sikit sangat 15 buah saja. Ya, kalau ada lagi hubungi saya boleh bawa pergi ke belakang ni. Walaupun hak dah nak ambil, dah duk hantar duit dah mai, ustaz nak pergi tengok tanah, saya bawa sagi pun saya boleh bawa, jom pergi tengok. Ya, sebab di belakang tu akan jadi perkampungan untuk warga mas. Ya, tapi yang tak warga mas pun duduklah. Kalau mai semua warga mas, siapa nak tolong hak warga mas ni pula? Mesti ada penghulu juga kan, hak mudah-mudah sikit. Itu ya. Jadi setakat itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Dan kita syukurlah Allah Ta'ala bagi perjalanan kita baik, walaupun kita ambil masa sedikit lebih, tetapi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ishak dan pihak-pihak sekretariat. Ustaz Syukur pun ada bantu-bantu kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dilimpahi oleh Allah dengan rahman dan kasih sayangnya. Ada juga ni adik-adik saya kat sekolah dulu ni. Ya, jadi mereka panggil saya Abang Jo. Tapi lah ni dia apa pun lebih kurang saya jugalah, ya. Tapi saya tak nampak seorang pula, tapi saya tahu tadi ada hadir yang awal sekali tu adik-adik saya masa form 6 tingkatan 6 dulu, kami di Persatuan Belia Bimbingan Lorong Liku masa tu. Kami ambil form 6 di situ. Pasal ambil form 6 dapat grade 3 ngaji malas. Mujur pipi tentu pas STP baru boleh masuk you. Ya. Tapi alhamdulillah tempat itulah mengajar kami bagaimana memimpin. Sebab tu insya-Allah saya tak lupa mereka dan tak lupa persatuan kami. Ya, saya boleh buat macam ni, jaga bersih apa semua. Bagaimana kepimpinan masa duduk di Belia Bimbingan dulu mengajak saya sungguhlah. Ya, bagaimana kita nak pimpin anak-anak bawah, adik-adik bawah kita, kebersihan kawasan dan sebagainya. Jadi terima kasih juga kepada adik-adik saya. Kalau ada kak-kak saya pun sama-samalah ya, ataupun abang-abang saya. Tapi abang saya kenal, tak berapa ada nampak abang sini. Ni abang-abang ni semua mengaji asrama penuh belakang yang depan ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.